Persidangan Dewan Rakyat bagi mesyuarat kedua penggal ketiga bermula secara rasmi hari ini. Persidangan berlangsung selama 25 hari sehingga 27 Ogos depan. Antara tumpuan hari ini adalah mengenai usul Perdana Menteri mengenai cadangan Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof mengosongkan jawatannya sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Untuk laporan penuh, kita terus saja bersama Syamira Sufri di lobi Parlimen. Baiklah, sebelum usul cadangan penggantian Speaker Dewan yang baru, Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof terdahulu telah mempengerusikan persidangan Dewan Rakyat bagi sesi pagi. Beliau memaklumkan pihak Parlimen telah menyediakan 11 SOP fasa pemulihan COVID-19 bagi mencegah penularan jangkitan. Antaranya hanya 174 ahli yang berhormat dibenarkan duduk di ruang utama Dewan Rakyat dengan mengambil kira penjarakan sosial 1 meter. Kedua, sebahagian ahli-ahli penyokong kerajaan, backbenchers kerajaan, ditempatkan di galeri awam di depan saya. Ketiga, sebahagian ahli-ahli pembangkang ditempatkan di tempat duduk pegawai di sebelah kiri saya, di sebelah belakang. Keempat, pegawai-pegawai kerajaan yang terlibat dengan urusan jawapan oleh Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri ditempatkan di tempat duduk pegawai di sebelah kanan saya di sini dengan kehadiran yang terhad. Kelima, ahli-ahli yang duduk di galeri awam boleh menggunakan mikrofon yang disediakan di situ atau turun ke tempat yang dikhaskan di kerusi belakang Dewan Rakyat untuk pertanyaan atau perbahasan. Langkah berkenaan juga penting susulan 87 ahli Dewan sudah melebihi umur 60 tahun yang dikategorikan sebagai kumpulan berisiko. Jelas Tan Sri Muhammad Arif, pelaksanaan SOP itu sudah pasti berlaku ketidakselesaan, namun ia adalah untuk kebaikan semua pihak dan berharap ahli Dewan mematuhinya. Wakil Perdana Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah diumumkan sebagai Ketua Pembangkang mahu penyediaan mikrofon setiap ahli Parlimen yang tidak berada di ruang utama Dewan bagi memudahkan mereka berbahas dan bertanyakan soalan. Dan perkara itu diambil maklum Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Baik, kita balik kepada sesi soal jawab lisan. Rakyat memerlukan bantuan segera. Itu penegasan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung peruntukan bantuan pemulihan ekonomi susulan krisis COVID-19 yang tidak melalui sesi Parlimen. Katanya lagi, sekiranya pelaksanaan menunggu sehingga persidangan Parlimen, ia mungkin memberikan kesan buruk kepada ekonomi negara. Tindakan-tindakan segera mesti diambil walaupun sebelum sesi Parlimen bermula. Dan hari ini walaupun perkara itu belum lagi dibentangkan, insya-Allah Menteri Keuangan saya akan bentangkan dalam tempoh sesi ini juga segala perkara yang terperinci. Ada berpuluh-puluh inisiatif yang terpaksa dilaksanakan. Kerana di luar sana, Tuan yang Ketua mesti tahu, rakyat menunggu. Dia tak boleh nak tunggu sesi Parlimen ini. Dia nak sekarang. Bantuan disampaikan sekarang. Mereka menghadapi kesukaran sekarang. Industri-industri dah runtuh sekarang. Perniagaan-perniagaan tak boleh dilaksanakan sekarang. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu mengetahui mengapa perbahasan pemulihan ekonomi tidak dilaksanakan di Parlimen. Tambah Tan Sri Muhyiddin lagi, kerajaan perlu bertindak pantas dalam aspek ekonomi apabila melihat kejatuhan ekonomi global yang drastik ketika penularan wabak pandemik. Dalam pada itu, kerajaan melalui Majlis Tindakan Ekonomi sedang dalam proses penyediaan pelan pemulihan ekonomi jangka panjang dan akan dibentangkan pada Oktober ini. Antara lain, ia akan memberi tumpuan kepada penambahbaikan dalam pasaran buruh, reformasi institusi awam dan kerangka urus tadbir serta pelaksanaan pendigitalan dan regulasi perindustrian keempat. Di samping pelbagai langkah yang akan diperkenalkan dalam bajet 2021 pada 6 November 2020, kerajaan juga sedang merangka pelbagai dasar dan strategi khusus untuk menstruktur dan mengukuhkan semula ekonomi dan menangani ketidakseimbangan pembangunan sosioekonomi di bawah rancangan Malaysia ke-12 2021-2025 yang akan dibentangkan awal tahun 2021.
Tambah beliau lagi, Jabatan Perangkaan mengunjurkan kadar pengangguran adalah sebanyak 5.5% atau 860,000 orang bagi tahun 2020. Walau bagaimanapun, pasaran buruh dijangka mulai pulih pada akhir tahun ini berikutan langkah kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang membolehkan operasi perniagaan dibuka sepenuhnya pada 10 Jun lalu. Baik, syarikat yang membangunkan aplikasi MySejahtera, KPI Soft adalah milik anak tempatan, bukan milik syarikat di luar negara meskipun ia didaftarkan di Amerika Syarikat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata, ekosistem yang terdapat di Malaysia tidak membolehkan kepakaran tempatan dibangunkan di negara ini. Ini sekaligus menyangkal dakwaan ahli Parlimen Simpang Renggam yang menyatakan Perikatan Nasional mempelekehkan kepakaran teknologi tempatan. Kita kena buka minda sikit. Kalau syarikat itu tertubuh di Amerika Syarikat, bukan bermakna dia milik Amerika Syarikat. KPI Soft Malaysia adalah milik rakyat Malaysia. Beratus beribu syarikat-syarikat yang berdaftar di luar negara adalah hak milik Malaysia. Itulah saya rasa itu semua buka. tahu. Persoalannya mengapa tidak diambil syarikat? Beliau menjawab soalan Simpang Renggam Dr. Mazli Malik. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Rizwan berkata kerajaan kini sudah membangunkan satu induk digital atau Master Digital Platform bagi memastikan keselamatan cyber boleh merangkumi di dalam ruang itu sendiri. Pada ketika ini, Malaysia masih dalam peringkat pembangunan dan ia akan dilancarkan dalam tempoh 5 tahun lagi. Baik, untuk maklumat anda, persidangan Dewan mula kecoh sebaik sahaja usul untuk Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof mengosongkan jawatan yang dipertua dibentangkan oleh Perdana Menteri. Antara yang mengambil sesi perbahasan adalah Ketua Pembangkang, Wakil Langkawi dan Arau. Usul berkenaan terpaksa melalui undi belah bagi dan kini masih lagi dalam proses menunggu keputusan. Baik, setakat ini sahaja laporan dari Parlimen. Saya kembalikan kepada rakan penyampai saya dan Angkasa Puri. Silakan.